Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala pujian bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Allah yang maha besar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah, barakah Allah ke atas kalian. Wa maghfiratuh wa ridwanuh, pengampunan Allah dan juga redha Allah ke atas kalian dan ke atas saya juga. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu kembali kita pada pagi yang barakah 19 Ramadan. Pagi yang barakah 19 Ramadan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Dan pada pagi yang barakah ini, Masya Allah, muslimin muslimat, kita telah sampai kepada satu keadaan yang sangat menguntungkan. Ini adalah satu situasi yang sangat beruntung bagi kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang hina, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Allah masih memilih kita untuk hidup pada saat ini. Bertambah pula nikmat apabila Allah pilih kita pada saat ini untuk hadir ke majlis ilmu. Siapa kita untuk Allah pilih? Siapa kita untuk Allah pandang, muslimin muslimat dimati Allah sekalian? Sebab itu, jika ada di kalangan sahabat-sahabat muslimin muslimat merasakan pada saat ini dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, dalam keadaan tidak beruntung, bukan sesiapa, tidak ada apa-apa kelebihan, pandanglah kelebihan yang Allah beri pada kita. Jika kita melihat kelebihan-kelebihan ada pada orang lain, kita kadang tidak melihat kelebihan pada diri kita. Kita rasa diri kita banyak kekurangan, kita nobody, kita bukan sesiapa. Masya Allah, tetapi pandanglah kelebihan yang Allah berikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah ingin berikan kelebihan, yufaqihu fiddin, Allah berikan dia kefahaman tentang agama. Allah akan berikan kefahaman tentang kehidupannya. Jadi untuk memahami agama ini, untuk memahami kehidupan ini, kita tidak boleh lari daripada jalan menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda lagi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, mudah-mudahan walaupun kita hadir di alam maya, Allah juga mengambil kira ia adalah sebuah perjalanan menuntut ilmu. Subhanallah. Sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan-jalan menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada pagi 19 Ramadan kita nak masuk malam ini, iaitu malam Jumaat. Ia sangat, subhanallah, Allahu akbar, susunan aturan kehendak Allah sangat sempurna. Malam ini kita akan masuk 10 malam yang terakhir, dan ia bermula dengan malam Jumaat. Terhimpun, Masya Allah, satu gerbang di ambang 10 malam yang terakhir. Dan ada hadis sahih riwayat Bukhari berkaitan Nabi SAW menyebutkan syadilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kerana itulah jumhur ulama' memang berkenaan dengan perbincangan bilakah berlakunya Lailatul Qadar, ada banyak perbincangan perbahasan alim ulama. Masing-masing ada pandangan begini, pandangan begitu, muslimin muslimat. Namun jumhur, pendapat yang paling banyak, majoriti berpendapat bahawa Lailatul Qadar berlaku di antara 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Subhanallah. Dan bermula 10 malam terakhir itu pada malam ini, pada malam Jumaat. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu saya katakan, kehadiran kita pada saat ini sebenarnya memberi makna yang begitu besar. Sebab kita sama-sama dapat memulakan
untuk masuk ke pintu gerbang maghrib pada malam ini, di ambang Lailatul Qadar ini, dengan muhasabah, dengan persiapan. InsyaAllah kita sama-sama wujudkan kesedaran dalam diri saat ini untuk buat persiapan, untuk pecut kembali. Mungkin awal-awal Ramadan kita semangat kita puasa, sungguh-sungguh jaga lidah, jaga mata. Bukan puasa perut saja, jaga telinga. Lepas tu kita baca Quran. Bila masuk tengah-tengah, kita dah kendur sikit. Dah macam bulan-bulan yang lain lah pula, kecuali makan dan minum saja. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian muslimin muslimat, kita sekarang kena sedar, kita berada di keadaan yang mana Allah penuh rahmat, beri pada kita dengan penuh rahmat. Bagi masih hidup, sihat, kita masih boleh buat pilihan untuk memperbaiki Ramadan kita yang kita sesali semalam, 2 hari lepas, 5 hari lepas, dalam minggu lepas. Subhanallah, untuk kita perbaiki 10 yang terakhir kita buat sehabis baik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita pengampunan, syurga, ibarat seperti bayi yang baru lahir, diampunkan segala dosa terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, penganjur kita, minta maaf ya, nampak mata satu cengkung sikit. Siapa yang tahu-tahulah, pada malam tadi Masya Allah kita live sampai 1:30. Lepas tu tampung urusan-urusan kecil-kecil lain, dalam pukul 3 lebih juga baru dapat ni. Lepas tu dah bangun awal untuk sahur dan semuanya. Lepas tu pagi tadi kita dah ada kuliah. Masya Allah, ingatkan nak lelap kejap, tapi wallahualam, sebab tak biasa tidur lepas tu, susahlah nak lelap ni. Jadilah rupa macam ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, penganjur kita pada hari ini adalah pihak yang sangat istimewa. Saya pernahlah masuk belajar sekejap je di universiti ni. Masa tu nak buat master, ada baby kecil. Dah daftar, dah masuk, dah start dah kelas. Macam tu lah, dah start masuk. Sebab dia kena mula dengan kena mula dengan English class dulu. Masuk, saya rasa 2 hari kot. Masya Allah, dah settle semua. Daripada Seremban pergi ke Gombak, jauh, berulang daripada Seremban. Tak, masa tu saya duduk Melaka. Daripada Melaka, naik komuter begitu begini, bawa anak kecil, baby. Subhanallah. Tapi dalam situasi yang tidak mengizinkan, akhirnya saya berhenti untuk meneruskan buat master di universiti ni. Universiti apakah itu? Maksud pernahlah jadi sekejap student. Sekejap sangatlah. Malulah saya nak sebut. Sebab ini universiti yang hebat ni. Universiti yang hebat. Jadi lepas tu saya buat master tempat lain yang lebih dekat, yang lebih sesuai dengan situasi saya yang ada anak-anak kecil, yang ramai. Lepas tu bekerja. Gitu. Okay, subhanallah, muslimin muslimat, penganjur kita dah IIUM Academy of Graduate and Professional Studies. Saya ulang lagi sekali. Penganjur kita adalah IIUM Academy of Graduate and Professional Studies, iaitu International Islamic University Malaysia. IIUM, subhanallah, terima kasih, ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dulu kita selalu sebut UIA kan, Universiti Islam Malaysia. Subhanallah, terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan tertinggi pengurusan dan pentadbiran IIUM, barisan pegawai IIUM Academy of Graduate and Professional Studies, barisan tenaga pengajar IIUM Academy of Graduate and Professional Studies, seluruh warga kerja dan para pelajar IIUM Academy of Graduate and Professional Studies, seterusnya muslimin muslimat dikasihi sekalian. Masya Allah. Tapi rezeki saya dalam tahun lepas, 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas, saya dapat bekerjasama dengan pensyarah di IIUM, Universiti Islam Antarabangsa ni, untuk menghasilkan setakat ni dua buah buku bersama, iaitu Titian Akhir Zaman dengan Fitnah Akhir Zaman. Titian Akhir Zaman dan Fitnah Akhir Zaman. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi walaupun saya menyelik-nyelik je, tapi saya tahu para pensyarah, para doktor, para profesor kan, yang di Universiti Islam Antarabangsa ni di kalangan yang sangat, antara pensyarah yang terbaik, bukan di Malaysia saja tapi di dunia juga. Jadi saya rasa macam macam mana, saya rasa sangat kerdil dengan para pensyarah yang ilmuwan ni, yang mereka ni subhanallah melakukan kajian-kajian, mewakafkan diri untuk jalan ilmu, sangat hebat. Jadi saya berada di lapangan masyarakat, mereka pula di lapangan mendidik
betul-betul para alim ulama ilmuwan untuk lahir dan menjadi sumbangan yang besar pada masyarakat. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, sekarang lebih kurang dalam 2K. 1K di FB, 1K di TikTok. Jom kita naikkan lagi. Saya tahu waktu ni waktu yang mencabar. Ramai juga yang lelap. Lepas tu waktu ni orang dah sibuk bekerja. Berbanding waktu pagi, kuliah pagi kita kan, macam pagi tadi dalam 6,000 lebih. Sebab waktu tu 7 hingga 8 sedang elok orang tengah drive hantar anak sekolah, drive pergi kerja. Jadi orang macam belum tidur lagi. Mungkin habis orang tidur. Jadi jom bantu supaya perkongsian kita ini lebih meluas, dan topik yang bakal kita bincangkan juga topik yang sangat penting, sangat baik. Subhanallah, Allah Akbar. Ia berkenaan dengan saya juga. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi mari kita sama-sama dah naik, subhanallah. Kita sama-sama tekan butang share. Hanya hujung jari tapi kita dapat buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu tajuk Riyadhus Shalihin kita sekarang. Kita masuk bab fastabiqul khairat. Maka bersegera kita melakukan kebaikan. Orang yang bersegera melakukan kebaikan ni, bila dia nampak peluang saja nak buat amal soleh, amal ibadah, dia bersegera. Dia tak tangguh-tangguh. Dia tahu dengan hadir majlis ilmu dapat pahala. Dengan mengajak orang lain datang majlis ilmu juga pahala. Subhanallah. Dan dia tidak tahu dengan dia berkongsi, tekan butang share je. Jom hadir, sama-sama dengar kuliah. Mungkin daripada perkongsian share dia tu 10 orang yang masuk. Mungkin. Bila 10 orang yang masuk, dia dapat pahala 10 orang yang hadir majlis ilmu. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Okey. Saya nak bacakan pesanan. Subhanallah. Ini adalah satu program di bawah IAUM of Graduate, IAUM Academy of Graduate and Professional Studies. Okey, subhanallah. Ini daripada pihak penganjur meminta saya untuk membaca salutation ataupun ucapan awal. Sepatutnya ada host. Tapi sebab kita memikirkan lebih baik bila kita buat dalam keadaan terbuka begini untuk engagement. Okey. Daripada pihak penganjur, bayangkan sekarang ni saya macam host lah. Saya ni pengerusi majlis, moderator ke. Selamat datang ke program Ibrah Ramadan musim kedua. Ini musim kedua. Bermaksud dah buat musim yang pertama pada tahun lepas. Selamat datang ke program Ibrah Ramadan musim kedua. Dibawakan oleh IAUM Academy of Graduate and Professional Studies setiap kali dikunjungi bulan Ramadan. Hari ini 21 April bersamaan 19 Ramadan 1443 Hijrah merupakan episod yang ketiga. Episod yang pertama telah berlangsung bersama Ustaz Abdullah Bukhari. Subhanallah, ni nanti kita tunjuk gambarnya Ustaz Abdullah Bukhari. Saya juga selalu follow ni Ustaz Abdullah Bukhari ni. Subhanallah. Saya rasa ramai yang kenal ni Ustaz Abdullah Bukhari. Itu episod yang pertama. Ustaz Abdullah Bukhari, penulisan beliau saya selalu follow. Kuliah-kuliah, ceramah-ceramah online pun ada. Ustaz Abdullah Bukhari, moga Allah merahmati beliau. Episod yang pertama. Manakala episod yang kedua bersama Ustazah Fatimah Syarha. Subhanallah, ini adinda Ustazah yang sangat hebat. Semua orang kenal Ustazah Fatimah Syarha. Orang muda, beza dengan saya 2 tahun rasanya ke setahun. Kami beza 2 tahun, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia lebih muda daripada saya, tapi ilmunya sangat hebat, Masya Allah. Jadi itu episod yang kedua. Saya pula episod yang ketiga. Dan episod yang keempat akan dilangsungkan pada minggu depan bersama dengan Al-Fadil Dr. Muhammad Puzi. Subhanallah, juga orang yang sangat hebat, dikenali, orang alim, orang saleh. Jadi antara 4 ni saya lah paling kerdil. Muslimin muslimat, Masya Allah. Jadi pihak penganjur, Masya Allah, subhanallah, sekiranya ada sebarang kemusykilan yang ingin dikemukakan, boleh type di ruangan komen Facebook Live ni. Nanti kalau ada soalan, type di ruangan komen FB Live. Nanti insya-Allah mereka akan kumpulkan, saya akan jawab. Kita ada Q&A. Ujung nanti saya cuba jawab. Muslimin muslimat, insya-Allah minggu depan 24 April, doktor yang kita sebutkan tu, subhanallah, mereka pihak penganjur IAUM ni, mereka mengalu-alukan tuan-puan sekalian untuk subscribe YouTube channel IAUM Academy. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan juga ke semua episod termasuk hari ini di YouTube. Jadi mereka bila habis je program, mereka akan upload di YouTube rasmi. Dan sebenarnya IAUM Academy ni telah buat banyak majlis ilmu
yang bermanfaat daripada penyampai-penyampai yang terpilih, pendakwa, penceramah, subhanallah, ilmuwan yang terpilih. Jadi bolehlah kalian untuk ginilah cara orang ngantuk ya. Bolehlah kalian subscribe dan mula riki-riki tengok-tengok. Jadi FB ada, YouTube ni. Tak tahu boleh baca ke tak, terbalik ke? Dekat skrin ada. Nanti kita akan tunjukkan dekat skrin. Okey. Kalau FB, IIUM Academy of Graduate and Professional Studies. Lepas tu ada TikTok, IIUM Academy. Macam tu je. Semua huruf kecil, IIUM Academy. Lepas tu kalau YouTube, IIUM huruf besar Academy. Subhanallah. Ini apa ya ini? Kita juga media sosial. Okey, subhanallah. Jom kita nak mulakan. Okey, untuk hari ini saya akan gunakan ni. Kita akan gunakan apa? Skrin. Nota. Okey, subhanallah. Jom. Okey, inilah bapa sekalian, Ustaz yang pertama, iaitu bagi siri yang pertama, subhanallah, iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Episod pertama. Episod kedua Ustazah Fatimah Syarahah. Episod ketiga iaitu Ustazah Asma Harun, saya. Lepas tu minggu depan iaitu Al-Fadhil Dr. Muhammad Buzi. Okey, Masya Allah. Jadi siapa yang jom kita. Okey, jadi inilah dia IIUM Academy of Graduate and Professional Studies. Ini kita subscribe sama-sama bagi sokongan kepada mereka yang berusaha keras di sebalik tabir program kita dan di sebalik kerja-kerja dakwah yang dilakukan. Ini YouTube dia, IIUM Academy. IIUM ni subhanallah, kita kena banyak attachkan diri kita, libatkan diri kita dengan seka-seka seperti ini. InsyaAllah inilah sangat membantu untuk kita istiqamah. Okey, Masya Allah. Inilah program kita hari ini dan tajuk kita, wanita dan kerjaya tenang dalam tekanan. Wanita dan kerjaya tenang dalam tekanan. Saya sangat suka dan bersetuju dengan tajuk ni. Subhanallah. Kerana kita tidak boleh elak daripada tekanan. Pertama, kita tak boleh elak diri kita pada tekanan. Kita tak boleh lari daripada tekanan. Kita tak boleh hidup tanpa tekanan. Tekanan perlu. Sebab daripada tekanan kita akan jadi lebih baik. Daripada tekanan dia akan push diri kita. Tetapi macam mana kita nak jadikan tekanan itu bentuk yang satu perkara yang positif dalam hidup, kita mesti ada kekuatan tenang dalam tekanan. Wanita dan kerjaya tenang dalam tekanan. Subhanallah. Muslimin muslimat, saya ingin menyatakan bahawa semua wanita ada kerjaya, termasuk seri rumah. Seri rumah ada satu kerjaya yang sangat mulia, kerjaya yang sangat hebat. Hari ini kita dapati wanita seri rumah ramai di kalangan ilmuwan, ramai mereka yang ada degree, master, bahkan PhD. Dan bahkan sekiranya anda tidak pernah memasuki mana-mana universiti, anda tetap wanita yang berkerjaya. Kerjaya suri rumah ada kerjaya yang sangat mulia dan yang sangat sukar. Sebab bila berada di rumah, kita tahu tekanan dia, ada tekanan yang tidak sama dengan wanita yang berada di luar rumah. Contoh, saya banyak bekerja di luar rumah. Dan waktu yang sama saya juga suri rumah. Subhanallah. Jadi apabila saya keluar daripada rumah, tekanan di dalam rumah boleh disebarkan. Bukan maksud disebarkan macam mana? Automatik kita jadi macam boleh lupa sekejap masalah di rumah. Kita mula fokus, kita jumpa orang di luar, jumpa rakan sekerja, jumpa urusan-urusan luar, mengurangkan kita fokus kepada masalah-masalah yang kecil. Tetapi bagi suri rumah, jika tidak boleh menghadapi tekanan dalam keadaan tenang, perkara-perkara kecil akan jadi satu isu yang besar baginya. Kita bukan kata wanita suri rumah tidak boleh menguruskan dengan baik, tetapi hakikatnya begitulah ujian dan cabaran. Jadi bila kita sebut wanita dan kerjaya, jangan sekali-kali wanita suri rumah mengatakan ini topik yang tidak ada kaitan dengan dia, saya tak ada kerjaya. Kerjaya suri rumah adalah satu kerjaya yang profesional. Untuk jadi suri rumah perlu ada ilmu, ketahanan mental, ketahanan emosi. Sebab kita selalu melalui proses yang sama setiap hari, hampir sama. Manusia ini ada satu sifat jemu, bosan.
Jadi apabila anda boleh 10 tahun melakukan rutin yang sama, itu sangat hebat. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun melakukan rutin yang sama. Dan surrounding ataupun sekeliling tu adalah makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, tak boleh bercakap. Subhanallah. Mesin basuh, peti ais, pinggan mangkuk, penyapu, mop dan macam itulah muslimin-muslimat. Jadi Masya Allah, sebab itu ini adalah topik yang melibatkan semua, bahkan lelaki juga. Jawab pula lelaki yang kata, topik perempuan tak ada kaitan. Adakah isteri anda tidak ada kaitan dengan anda? Bila sebut pasal wanita, saya wanita, ibu kita wanita, dan kita dapati ramai wanita sekeliling kita yang kita sentiasa berhubung. Kan kita pergi bekerja, kita jumpa wanita, hampir semua wanita masuk lapangan pekerjaan hari ini. Mungkin adalah pekerjaan yang memang perempuan tak masuk. Contohnya kerja buruh. Kan? Kebanyakannya lelaki. Tapi kalau kita tengok wanita-wanita di kalangan Indonesia, kan ramai juga jadi pekerja buruh. Angkut batu bata, buat pancur simen dan sebagainya. Maksudnya hampir semua. Tapi masyarakat kita rasanya tak adalah wanita jadi buruh. Okey. Hampir semua lapangan pekerjaan wanita dah masuk. Allahu Akbar. Jadi, bila sebut wanita dan kerjaya, kita nak kupas juga. Apakah hukum wanita bekerja? Apakah hukum wanita bekerja? Apakah syarat-syarat wanita bekerja? Sebab boleh jadi kita tidak tenang dalam keadaan kita melakukan kerja, tetapi sentiasa ada ujian, ada masalah. Boleh jadi kita ada melanggar batasan. Boleh jadi kita ni dalam keadaan kita bekerja ni, kita melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya kita lakukan. Tak cukup syarat kita ni. Keluar bekerja ni. Kita ingat kita nak menyumbang kepada ummah, tapi bimbang kita menyumbang kepada fitnah. Contoh begitulah ya muslimin muslimat. Jadi subhanallah muslimin muslimat, kita pergi yang pertama dulu definisi tentang wanita itu sendiri. Minta maaf ya background ni. Okey, wanita itu sendiri. Masya Allah. Wanita, perkataan dalam bahasa Arab adalah al-mar'ah. Subhanallah. Dan perkataan al-mar'ah ni memang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Hadis sahih riwayat Muslim. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Perkataan al-mar'ah. Nabi SAW bersabda, dunia ini perhiasan. Maksud dunia indah. Dunia ini cantik. Dunia ini tertawan, menawan, menarik. Dunia ini memang Allah ciptakan ada banyak tarikan. Sampai manusia ni bekerja, sanggup buat apa saja. Sampai manusia ni sangguplah tak tidur malam, sanggup kerja keras untuk dapatkan bahagian dunia. Dunia memang indah. Memang begitulah sifat dunia. Sebab ia adalah sebagai ujian. Adakah kita tetap melihat keindahan akhirat melebihi daripada dunia? Adakah kita berjaya untuk mengejar akhirat melebihi daripada mengejar dunia? Sebab dunia sekarang di hadapan mata. Akhirat belum nampak lagi rupa. Belum nampak. Hanya iman yang percaya saja. Berkenaan dengan beriman kepada adanya akhirat. Beriman tentang syurga. Semua itu pun daripada bayangan saja. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Jadi, orang yang beriman, dia akan pergi kepada tindakan, dia akan buat sungguh-sungguh. Bila Nabi sebut, ad-dunya mata'un. Dunia ini indah, perhiasan, cantik, memang menarik, tertarik, memang kebabum. Macam tu. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik keindahan, sebaik-baik tarikan, al-mar'atu salihah, iaitu wanita-wanita yang salihah. Jadi tajuk kita berkenaan dengan al-mar'ah. Jadi kita nak sebutkan wanita yang salihah adalah sebaik-baik perhiasan terindah dunia. Kita sebenarnya kena berjuang, wahai para wanita sekalian. Kita nak jadi suri rumah yang salihah. Kita nak jadi pekerja yang salihah. Kita nak jadi ibu yang salihah, isteri yang salihah, anak yang salihah. Subhanallah, sebab inilah kedudukan ataupun pangkat yang mana kita akan diberikan satu kemuliaan apa? Sebaik-baik wanita. Sebaik-baik perhiasan. Masya Allah. Tak apa orang tak kenal kita. Yang paling penting Allah pandang kita. Tak apa muslimin muslimat sekalian. Kan kita ini tidak diberikan ruang, peluang dan sebagainya.
Tetapi kita sabar dan redha. Saya sebutkan begini sebab saya jumpa ramai wanita yang stres. Subhanallah ustazah, saya belajar tinggi-tinggi, susah payah. Dulu saya selalu skor tapi suami tak izinkan saya kerja. Ustazah begini-begini, ustazah tak dapat kerja. Sampai sekarang ustazah, macam-macam kami cuba buat. Saya cuba ni tak dapat kerja. Susah sungguh. Sekarang ni ramai sangat orang graduate. Kan, degree dah ramai, master pun dah ramai. Susahnya lah, stres kan. Saya kata sekarang, nikmati dulu, hayati dulu, terima dulu apa yang Allah takdirkan pada saat ini. Cari kebaikan dan kelebihan. Sekarang, puan memang suami tak izinkan kerja. Walaupun suami tu cukup-cukup makan, tapi dia dah laksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Jadi, subhanallah, sekarang ni, puan hayati dan buat yang terbaik sebagai suri rumah yang berilmu. Dan sebenarnya walaupun berada di rumah, tetap dapat boleh beri kebaikan. Mungkin saya katakan boleh menulis, beri di FB dan sebagainya. Subhanallah, ada sebab suami tak benarkan. Jadi muslimin muslimat, dalam apa juga keadaan, sebenarnya kita tidak perlu untuk jadi begini-begini untuk menjadi perhiasan terindah. Tak perlu jadi begini-begini macam orang tu. Nak jadi solehah macam ustazah tu lah. Nak jadi solehah macam orang tu lah. Nampak solehahnya. Ya Allah nak jadi macam dia. Kita tak perlu jadi orang lain untuk jadi seorang wanita solehah. Tak perlu jadi orang lain. Jadi diri kita sendiri. Terima apa takdir Allah pada saat ini. Dan cuba melihat sisi-sisi kebaikan. Subhanallah. Memang kita cenderung untuk melihat apa yang kita tak ada. Kita wah bestnya. Diorang tu kerja, pegang duit sendiri, boleh beli sendiri, boleh buat infak, boleh buat keputusan sendiri sebab ada sedikit kuasa, sebab ada duit sendiri. Contoh kan, lepas wanita berkejaya pula, bestnya jadi suri rumah, tak perlu stres macam aku ni. Bestnya suri rumah tak adalah nak hadap jam ni. Bestnya jadi suri rumah, gini-gini. Suri rumah rasa cemburu kepada wanita berkejaya, wanita bekerja di luar rumah. Suri rumah juga berkejaya ya. Wanita yang berkejaya di luar rumah pula rasa cemburu pula kepada wanita yang berada di rumah. Jadi sebenarnya kita manusia ni hakikatnya tidak akan pernah puas hati selagi mana kita tidak mensyukuri apa yang kita ada. Selagi mana kita melihat apa yang ada pada orang lain, selagi itu kita tak akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Tapi lihatlah kelebihan yang ada pada kita. Okey, ini hadis Hasan yang selalu kita wanita perlu merujuknya dalam kehidupan kita. Kita rujuk kembali hadis ni. Apa-apa balik semula pada hadis ni. Kan? Kita rujuk dan kita balik semula kepada hadis ni. Masya Allah. Subhanallah. Wanita masuk syurga daripada mana-mana pintu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza sallatil mar'atu khumusaha, wa samat syahraha, wa hassanat farjaha, wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, bukan sekadar menunaikan, maksudnya solatil mar'ah, kita jaga solat 5 waktu. Cuba buat sebaik mungkin. Sebab itu ada orang kata, "Ustazah, saya kerja sangat sibuk. Di pejabat saya pack sangat waktu, kerja kilang dan sebagainya. Kami pula memang kena bergegas. Tempat solat sikit. Jadi solat fardu je, lepas tu kena keluar. Tak boleh nak berlama-lama, sempit dan sebagainya. Jadi, saya tak sempat nak memperbanyakkan solat sunat di bulan Ramadan. Macam mana nak buat?" Saya kata, subhanallah, hadis Nabi menyebutkan gandaan untuk amalan fardu 70 kali ganda. Jadi, jika tak betul-betul tak mampu tapi hati mahu, Allah tetap beri pahala insya-Allah. Tak mampu, memang tak mampu nak buat sebab faktor-faktor penghalang. Tapi sebab hati memang mahu, insya-Allah Allah tetap bagi pahala. Mudah-mudahan, walaupun mungkin tak sama. Tapi cukuplah kalau dapat jaga solat fardu tu dengan sesempurnanya. Ambil wuduk dengan sempurna, solat dengan tenang, cuba hayati solat, kan? Cuba solat dengan khusyuk, dengan tata tertib, subhanallah. Itu adalah salah satu ciri penting untuk kita dapat masuk ke syurga Allah daripada mana-mana pintu. Okey. Menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulannya, iaitu bulan Ramadan. Sekarang tak ada bulannya. Mengawal kemaluannya, iaitu marwahnya. Marwah ni umum. Subhanallah. Termasuk kita menjaga akhlak kita, menjaga akhlak perilaku kita di dalam rumah, di luar rumah. Sebab kalau akhlak buruk, menjatuhkan marwah sendiri, memalukan diri sendiri.
Menjaga maruah juga adalah termasuk dalam bab menjaga aurat kita. Sebab aurat itu sendiri maksudnya aib. Aib ni kan memang kena tutup. Sebab itulah aurah kalau di sudut bahasa maksudnya aib. Jadi sebenarnya apa yang Allah perintahkan kita tutup adalah merupakan aib kita. Dan cuba kita lihat bila wanita yang menutup aurat dengan baik, subhanallah, yang terlihat adalah muka dan dua tapak tangan saja. Subhanallah, kita boleh menyembunyikan aib-aib badan kita. Subhanallah. Aib tu banyaklah maksud dia, muslimin muslimat. Bahkan kita boleh nampak bagaimana wanita-wanita. Saya pernah ada satu aunty ni, umur dia dah 70 lebih. Dia kerja cleaner di satu food court. Ini cerita dah lama ni. 6 tahun lepas macam tu. 7 tahun lepas. 6 tahun lepas macam tu lah. Kami ni anak-anak selalu pergi food court tu. Lepas tu saya selalu tengok ada aunty dan selalu tegur dia. Aunty ni Cina. Lepas tu dia pakai tudung. Macam tu lah. Dia pakai macam orang Islam. Pakai lengan panjang, tudung. Pakai tutup semua. Tapi pakai baju cleaner lah. Sebab dia ambil pinggan-pinggan. Tapi boleh nampak dia dah tua. Tapi dia kerja juga. Lepas tu kan, saya pun selalu tegur aunty macam tu lah. Lepas tu satu hari saya pergi dekat dengan dia. Saya pun bagi salam. Assalamualaikum aunty. Dia kata, saya bukan Islam saya bukan orang Islam Itu you bagi salam. You ingat aunty orang Islam ke? Ya, saya ingat sama ni aunty orang Islam. Tidak. Tapi aunty pakai tudung. Dia pakai tudung. Dia kata, saya suka sama, saya tengok orang Islam pakai tudung, cantik Saya sudah tua, umur saya sudah 70 lebih. Tapi saya kena kerja juga, susah hidup, susah, dia kata. Okey, saya sudah 70 lebih, memang kurus ni. Saya pakai tudung sebab saya tengok kamu pakai tudung cantik. Macam saya sudah tua, ini kedut-kedut banyak, ini kedut-kedut banyak. Semua boleh kasih tutup muka saja bagi nampak. Ini kalau saya tak pakai tudung, ini rambut saya semua uban putih dia kata. Semua uban putih Kalau you tengok saya pun you takut macam itulah ibaratnya. Saat dia memang ramah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya kata ya Allah, maksudnya bagi dia itu adalah satu bentuk fashion pakaian. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, tapi bagi kita ia menutup aib. Itu antara bentuk aib zahir yang kita boleh tutup. Kan celah-celah pada tubuh badan kita. Sebab itu ada setengah orang yang dedah aurat, struggle sangat. Kadang tu injek sana, injek sana, buat itu, buat ini untuk jaga semua. Sebab dia tunjuk. Kan dia dedah semua. Jadi kadang-kadang dia perlu melakukan satu proses melawan penuaan. Kan buat macam-macam. Maksudnya tumpuan kehidupannya untuk apa? Untuk sentiasa dilihat cantik. Subhanallah. Bagi kita ni, kita mungkin kena jaga penampilan dari dua lah. Yelah, kita pakai pakaian yang terbaik. Lepas tu kita jaga tangan, jaga muka. Maksudnya bukan susah lah kita nak jaga. Dan kita lebih kita kata memanfaatkan masa. Tak banyak buang masa untuk perkara yang sebenarnya tidak mendatangkan banyak manfaat. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mengawal maruah juga menjaga ikhtilat. Sama ada secara fizikal, syirah duduk. Ataupun menjaga pergaulan di alam maya. Kena jaga. Sebab itu kita wanita, kalaulah di media sosial kita duduk bergurau senda, buat lawak, bala-bala mesej di ruangan komen, kita kata bukan sembunyi-sembunyi depan-depan. Kadang-kadang tu bagi emoji, walaupun kengkawan. Tu kengkawan ni, tapi ramai yang baca perbualan tu. Jadi kita kena jaga. Kena jaga, muslimin muslimat. Itu merupakan bentuk pergaulan bebas di media sosial. Kemudian, dan taat kepada suaminya, masuklah dia ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang dikendaki. Ada yang tanya, Allah Ustazah, saya tak ada suami, sedihlah pula. Saya tak dapat ke masuk syurga daripada mana-mana. Saya dah umur 50, 60, memang saya tak ada suami, saya tak kahwin. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, jika tidak ada suami, maka ketaatan itu berpindah kepada ibu dan ayah. Selagi mana kita ni di bawah tanggungjawab mereka. Ada umur-umur tertentu lah. Jadi pada umur yang lain, kita tetap bagi tahu, maklumkan, minta izin dengan ibu dan ayah. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Kita tengok seterusnya. Kan kita sebut tadi hukum wanita bekerja. Asas untuk semua perbuatan adalah harus. Maksudnya hukum kita keluar bekerja ni wanita adalah harus. Pekerjaan wanita sendiri asalnya dibolehkan. Ia boleh menjadi tuntutan, sunat atau wajib mengikut keadaan. Dia bermula daripada harus, boleh jadi sunat. Maksudnya besarlah. Contohnya guru-guru yang mendidik. Kalau kita tengok pada hari ini, profession jadi guru, mendidik,
70% kot. 70 atau 80% adalah di kalangan guru-guru wanita. Selebihnya adalah guru lelaki. Subhanallah. Sebab apa? Mendidik ini, subhanallah, lebih sinonim ataupun kuat dia punya passion tu kepada wanita. Sebab wanita ni, cubalah tengok, adik-adik saya, mak saya pun juga guru. Mak saya guru sains, guru fizik, guru guru matematik, guru fizik. Itu mak saya. Dah pencen dah. Mak saya sekarang umur 60. Tahun ni mak saya umur 60. Masya Allah. Saya umur 39. Saya 39. Jadi mak saya umur 60. Betul-betul. Sebab mak saya nikah umur 19. Betul lah. Mak saya umur 60 tahun ni. Muslimin muslimat. Masya Allah. Adik-adik saya juga ramai guru. Yang perempuan, guru. Okey. Jadi, Masya Allah, kalau saya dengar cerita-cerita daripada adik-adik ni, yang jadi guru ni, kebanyakan jawatan-jawatan di sekolah memang guru perempuan. Sampai dia kata, okey, dia sendiri jawatan sampai 8 jawatan untuk itulah, untuk inilah, untuk macam-macam. Dan pengalamannya perempuan lebih cekap. Dalam keadaan dia mengajar, dia boleh urus persatuan, dia boleh urus tu, urus ini. Itulah di antara ciptaan Allah yang sangat unik terhadap wanita. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya semalam kan ada borak dengan seorang wanita ni yang dah berusia dekat 60. Dia kata, Ustazah, dia cakap dengan saya kan sebab dia tengok saya macam letih. Sebab dia nampak bagaimana kehidupan saya. Dia tengok bagaimana bekerja-kerjanya saya seharian, menguruskan keluarga, menguruskan anak-anak, uruskan rumah. Kita cuba paksa diri kita buat yang terbaik kan. Uruskan syarikat, uruskan perniagaan, uruskan NGO, dakwah, ceramah dan sebagainya. Dia kata macam ni, Ustazah, perempuan ni, wanita ni, subhanallah, dia boleh buat subhanallah 40 perkara. Dia sebut 40 perkara yang berbeza. Dia boleh uruskan 40 perkara yang berbeza. Itu buat, ini buat, itu buat, macam-macam. Manakala lelaki pula tidak sama dengan perempuan. Ini bukan nak sebut downgrade lelaki, upgrade perempuan. Ini bukan bab kita ni nak cuma nak sebut perbezaan. Sebab itu kadang kita tak boleh paksa orang lelaki untuk fikir macam kita fikir, untuk bertindak macam kita bertindak, untuk rasa apa yang kita rasa, untuk nampak apa yang kita nampak. Sebab ciptaan Allah berbeza ini ada peranan dia tersendiri. Bukan nak cerita kelemahan. Ini bukan kelemahan kelebihan. Tapi nak sebutnya perempuan begitu. Kepalanya tu kan fikir tu fikir ni. Sebab itu dia kata, subhanallah, mudah-mudahan dengan keletihan kita buat macam-macam perkara ni, Ustazah buat, wanita-wanita buat ni, kan kita waktu bekerja ingat anak, apa sini, plan itu, plan ni dah nampak dah macam-macam, subhanallah. Allah berikan kita syurga, dia kata. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga. Subhanallah. Yang penting, mau kena jaga hati lah Ustazah, kena ikhlas. Terasa muslimin-muslimat. Dia kata, kita maksudnya ikhlas ke tak ikhlas ke, saya fikir-fikir balik, kita ikhlas ke tak ikhlas, kita tetap akan buat banyak perkara. Betul kan? Kita ikhlas tak ikhlas, kita tetap akan hadapi. Bukan kita kata, saya tak ikhlas tak buat. Nantilah ikhlas baru buat. Tak. Dalam bab urusan harian kita, perasan tak? Kita akan paksa diri kita buat. Kita akan buat juga. Kita akan ngemas juga. Kita akan masak. Kita akan buat juga. Buat. Jadi, sama ada ikhlas atau tidak, kita akan buat kan. Lebih baik ikhlas. Rugilah tak ikhlas. Subhanallah. Dia kata dengan kelebihan yang Allah bagi pada perempuan ni, sampai boleh buat 40 benda dalam satu hari. Dia sebut 40. Saya kata, betul ke 40? Kalau fikir balik, banyak. Betul lah. Sebenarnya banyak. Dia kata, ikhlaskanlah. Ikhlas je. Mengharapkan Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan Allah kasihan pada kita, Allah bagi rahmat dia, dengan rahmatnya boleh masuk syurga, Allah nampak kita penat dan sebagainya. Ini yang tajuk kita ni, mengurus tekanan, bagaimana nak tenang dalam tekanan. Masa tu dia tengok saya tertekan. Ini bukan orang di kalangan staff. Sebenarnya beliau adalah macam pembantu saya juga untuk dia bukan, kami tidak ada maid yang duduk di rumah, tapi sekali-sekala ada yang datang bantu.
Sebab saya dah tak sempat, dah tak larat, dah tak terkejar dah. Jadi ada waktunya dia datang untuk membantu urusan-urusan rumah tangga. Maksud urusan bantu-bantulah kain dan sebagainya. Jadi semalam saya terduduk. Lepas tu dia tengok saya macam beremosi. Macam adalah ceritanya, dia nampak saya emosi. Dia wanita yang dah berusia kan, macam mak-mak. Dia kata, begitulah ya Ustazah. Dia orang Indonesia. Subhanallah. Subhanallah, Allah Akbar, orangnya tenang. Dia kata, begitulah Ustazah. Saya tahu Ustazah pukul 7 sudah ceramah. Lepas tu saya tengok Ustazah kelang kabut urus itu, urus ini semuanya. Mudah-mudahan keletihan itu ikhlas. Kita ikhlas buat kan. Keletihan itu Allah berikan pahala. Masya Allah. Saya bila dengar tu kan, saya kata, ya Allah. Saya terus teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, dalam buku ni, Dek, boleh tak cari? Dalam buku SDA, Sahabat Dunia Akhirat. Setiap keletihan tu. Tak ada kat sini. Ini saya ni sedang buat kuliah dekat studio di Pejabat. Kan lain kan, kalau dia Solihin tu studio kat rumah, ni studio kat Pejabat. Sahabat Dunia Akhirat. Tak ada Masya Allah. Saya nak bacakan hadis tu. Itu di antara motivasi bagaimana nak tenang dalam tekanan. Dalam tertekan, kita akan rasa dalam penat, kita akan rasa subhanallah. Okay, ini. Ini kan buku pertama saya, Sahabat Dunia Akhirat. Masya Allah. Sahabat Dunia Akhirat. Ini adalah naskah pertama. Baik Ustazah Asma Harun. Ini naskah ini telah memberi perubahan yang besar pada hidup saya sendiri, kepada gerak kerja dakwah yang kami usahakan, sebab inilah pemula kepada apa yang kami ada hari ini. Hasil daripada jualan. Sebab niat ketika menulis buku ni, menyusun buku ni, niat tu banyak. Saya buat macam-macam niat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan buku ini akan dibentuk gerak kerja dakwah yang lebih tersusun. Ya Allah, nak buka peluang pekerjaan kepada ramai orang, nak bina unit penyelidikan. Sekarang ni Alhamdulillah unit penyelidikan kita ada 10 orang. Nak mantapkan unit media. Media pun sama, ada lebih kurang 10 orang. Nak mantapkan unit dakwah. Unit dakwah pun ada sampai belas staff. Semuanya dalam 140 staff. Jadi modal tak ada masa tu, tapi Allah lorongkan, permudahkan untuk hasilkan buku, jualannya sangat baik. Subhanallah, Sahabat Dunia Akhirat, muslimin muslimat. Okey, sebab dalam ni adalah banyak kata-kata motivasi daripada hati saya sendiri. Alhamdulillah Allah terus mudahkan jumpa. Muka surat 52. Ini siapa yang nak beli memang sentiasa ada buku Sahabat Dunia Akhirat ni, sentiasa ada. Dan masih lagi dijual di kedai-kedai buku utama MPH. Dan buku Sahabat Dunia Akhirat ni memang dapat anugerah jualan buku terlaris bagi tahun 2020 ke tahun 2021, saya tak ingat. Saya tahun 2020 anugerah buku terlaris MPH. Lepas tu anugerah popular pun sama, dapat buku anugerah terlaris juga, paling laris, paling laju. Okey, muslimin muslimat, sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini kita dah sentuh topik kita dah ni, bagaimana kita nak tenang dalam tekanan. Macam semalam saya rasa macam saya down, saya tertekan, saya nangis, saya duduk, saya mengalir mata, saya kata, Akak, saya panggil dia Akak. Akak, penat. Dia kata, saya nampak Ustazah penat. Ustazah banyak fikir, Ustazah banyak gini. Dan situasi saya juga situasi anda, betul kan? Kita perempuan banyak fikir, banyak nak buat. Kita macam nak buat semua benda lah, macam tu lah kan. Lepas tu bila nak buat yang terbaik. Nak buat tu bukan biasa-biasa je, nak buat terbaik, macam tu. Lepas tu tak dapat kerjasama contohnya, tak dapat sokongan. Sebenarnya subhanallah, sebab apa yang kita nampak lain, apa kita rasa lain, muslimin muslimat. Jadi saya nak bacakan hadis Nabi ni, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, an Abi Sa'idin Al-Khudri wa an Abi Hurairah anin Nabi SAW qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf ya, nampak macam saya lemah, macam tak bermaya. Betul, sebab malam tadi memang adalah programnya sampai pukul 3 lebih. Lepas tu Masya Allah pagi tadi ceramah, lepas tu tak sempat lagi nak cover balik. Jadi insya Allah muslimin muslimat, lepas ni kita rehat lah. Okey,
Muslimin, muslimat sekalian, apakah maksud hadis Nabi ni? Cuba beri perhatian sekejap. Ini adalah satu motivasi yang terhebat bagi kita. Seperti mana saya mula mukadimah tadi. Kita tak boleh nak lari daripada tekanan. Tak boleh kita kata nak hidup tanpa tekanan. Kalau siapa yang buat kursus hidup tanpa tekanan, itu kursus yang merapu. Marah pula. Tak baik saya cakap merapu. Susah payah buat kursus. Maksud saya mungkinlah dia ada maksud lain. Tetapi tekanan tidak boleh dibuang. Tekanan tak boleh dielakkan. Tidak boleh lari. Sebab Allah dah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati sebagai satu ujian. Bila sebut ujian, mesti ada tekanan. Subhanallah. Mustahil kalau kita jumpa orang senyum. Subhanallah, ceria senyum. Macam ada berita gembira. Tak adalah suami baru meninggal. Senyum-senyum. Tak adalah baru bankrupt. Mustahil. Muslimin-muslimat, kalau datang namanya ujian, mustahil kita dalam keadaan yang tak ada perasaan, tak ada tertekan. Mesti. Subhanallah, Nabi SAW sendiri menangis saat kematian anak. Menangis, rindukan Sayyidatina Khadijah. Tetapi itu tekanan yang membawakan ketenangan, diuruskan. Sebab itu tekanan hanya boleh diuruskan, bukan didelete, bukan dibuang. Tak boleh lari. Sebab itulah perjalanan hidup kita. Terima hakikat. Hidup ini untuk diuji. Ahsanu amala, untuk melihat siapakah yang terbaik amalannya. Siapakah yang daripada tekanan dibagi respon yang terbaik. Of course, kadang-kadang bila tekanan tu teruk, kita terduduk. Macam bayangkanlah kalaulah kita ni menanggung beban yang ringan, steady, ringan, boleh jalan lagi, boleh berlari lagi. Kalau berat, makin susah. Jalan pun perlahan-lahan. Makin berat sangat sampai terduduk. Tu kata berat sangat sampai terduduk, tak bermaya. Semua orang pernah menempuh. Saya sendiri pun terduduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang-kadang bila kita dapat tekanan yang ringan-ringan, kita dapat jalan steady lagi, kita belum kuat pergantungan dengan Allah. Tapi saat kita terduduk, baru kita tahu. Hanya Allah yang boleh tolong kita. Masa itulah sebenarnya satu kemanisan menjadi seorang hamba apabila merasai bahawasanya hidup kita memerlukan Allah. Yang kita bimbang muslimin-muslimat, kita hidup seharian ini, semuanya smooth, semuanya okey, semuanya baik sampai kita hilang nikmat hidup memerlukan Allah. Hidup bergantung pada Allah. Hidup meminta kepada Allah. Ramai manusia yang hidup hari ini tidak rasa memerlukan Allah. Sebab semuanya okey, semuanya ada, okey, semuanya beres, pembantu sampai ramai, itu ini semuanya boleh settle dengan duit, semua boleh settle dengan kuasa, semua boleh settle gini-gini. Sampai hilang nikmat hidup memerlukan Tuhan. Hidup bertuhan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, saya sebutkan, kita memerlukan tekanan. Bukannya bila tak ada tekanan, tak ada tekanan lah ya Allah, beri tekanan. Tak. Maksud perlu bukan minta. Tetapi nak sebut tekanan akan memberikan satu perkara yang baik dalam hidup kita. Tekanan akan membasuh dosa-dosa kita. Tekanan akan menjadikan kita orang yang lebih baik. Berusaha lebih keras. Subhanallah. Saya tak baca lagi terjemahan, minta maaf. Okey, ini dalam bab ujian tanda Allah sayang. Bab yang ke-12 tu ujian tanda Allah sayang. Buku ini, walaupun dia tak tebal sangat, dia semuanya ada 47 bab. 47. Bab banyak, tapi semuanya santai-santai, ringkas-ringkas. Tapi terus direct. Okey, Nabi SAW bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa, Nabi kata tidaklah seorang Muslim, semua Muslim kan, yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan. Dia sakit. Sakit apa pun. Sakit kronik ke tak kronik, sakit ringan ke berat ke. Apabila seorang Muslim itu ditimpa sakit ataupun ditimpa letih. Kita kan penat muslimin-muslimat. Janganlah kita nafikan kita ni tak penat. Penat. Memang hakikatnya kita penat. Masya Allah. Kalau orang tanya penat, ya penat. Tapi okey. Masya Allah. Subhanallah. Muslimin-muslimat. Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan. Ini jelas ke backlight? Okey.
keletihan dan kegusaran. Subhanallah. Kenapa? Penyakit. Kita tengok, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dosanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Saya ulang lagi, muslimin muslimat, perhatikan betul-betul hadis ini. Apa yang Nabi cuba sampaikan kepada kita? Kita kadang-kadang fikir, bila kita banyak dosa, istighfar banyak-banyak. Bila banyak buat salah, buat dosa, kita fikir apa? Kita fikir kita kena buat solat taubat. Kita kena taubatan nasuha. Tetapi di sana sebenarnya, Allah telah menyediakan kepada kita ruang. Sebenarnya yang kita buat, yang kita hadap hari-hari itu sebenarnya sedang menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah, barulah kita tak rasa allergic ataupun kita tak rasa trauma dengan ujian. Kita tak rasa macam ujian tu sebenarnya, kenapa lepas ujian, lepas masalah. Lepas satu-satu, setiap hari mesti ada je masalah. Ada orang nak pergi kerja stres. Hari-hari dia rasa macam bila pergi kerja, dia pergi kepada stres. Ada orang jumpa saya sampai nangis, stres, tempat kerja stres, macam saya pergi ke neraka. Daripada rumah syurga, pergi menuju ke neraka. Macam tu sekali. Saya kata ubah mindset. Daripada syurga, kan, rumahku syurgaku, nak pergi kepada mana? Kepada syurga yang lebih baik, yang lebih tinggi. Sebab melalui jalan apa? Okey, mari kita tengok sekali lagi hadis ini. Nabi sebut apa? Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit, pertama, ataupun ditimpa keletihan, penat, kegusaran, bimbang, gusar, bimbang, ataupun kegusaran. Okey, Nabi SAW sebut, tidaklah seorang hamba, seorang Muslim ditimpa sakit berat ke, pening kepala ke, sakit apa, kemudian letih, kemudian gusar. Kita kan banyak bimbang. Bimbang itu, bimbang ini. Ustazah, saya risau apa? Puan banyaknya risau. Saya risau pasal anak, risau pasal suami, risau pasal anak raya ni. Banyak benda risau lah Ustazah, gini. Saya kata sabar. Memang banyak benda kita risau. Tapi kena belajar bersabar. Subhanallah. Masya Allah, kegusaran dan kesedihan. Banyak benda sedih kan? Saya pun ada benda yang sedih. Hari-hari ada satu perkara yang sedih. Tapi saya terus jadikan hadis ini sebagai motivasi. Gangguan. Kita kadang diganggu kan. Kita tak ganggu orang ganggu kita. Kita tak kacau orang kacau kita. Kita pun tanya, kenapa? Aku tak kacau orang, kenapa orang kacau aku? Kita tanya. Ini jawapannya. Gangguan. Subhanallah, kadang tak pasal-pasal orang ni, subhanallah, tak suka tengok kita ni kan duduk berniaga, komen pula gini-gini, tuduh gitu gini. Diganggu. Ganggu emosi, ganggu fikiran kita, betul kan? Saya pun orang perempuan, muslim-muslimat. Kalaulah ada orang kata-kata sampai peringkat ni, siapa kata tak terganggu? Tipulah tak terganggu. Kan, subhanallah. Suami saya boleh faham sangat. Kalau dia nampak saya macam termenung, terganggu dengan apa tu, fikir apa. Saya pun ceritalah gini-gini, tadi ada baca gini-gini, terganggulah sikit. Subhanallah. Macam mana nak lalui rasa terganggu itu dengan tenang. Hadis ini motivasi yang terbaik. Nabi sebut 8. Yang pertama, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa penyakit. Kedua, letih. Ketiga, kegusaran, kebimbangan. Keempat, kesedihan. Kemudian kelima, gangguan. Subhanallah. Keenam, kesusahan. Susah. Bukan senang ya. Masak tu bukan senang. Susah. Kan? Kadang tu macam-macam lah. Nak buat kerja kat pejabat tu susah. Ataupun kesusahan hidup. Okey. 6. Bahkan duri yang melukainya. Bahkan kalau kena duri sikit je kena luka. Nabi nak beri gambaran. Kalau kamu kena duri je pun, subhanallah, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosanya. Muslimin muslimat. Rupanya, apa yang kita lalui daripada bentuk-bentuk ujian apa? Ujian sakit, ujian letih, ujian gusar bimbang, ujian sedih, ujian diganggu ataupun dizalimi, ujian susah, bahkan duri ataupun apa saja yang melukai kita, melainkan Allah menghapuskan kesalahan. Sebab itu kita sebut ujian tanda Allah sayang. Ujian boleh datang dalam bentuk letih, penat, terganggu emosi, terganggu fikiran, kan, gusar, bimbang, semualah sakit, hidup susah, macam-macam. Sebenarnya itu tanda Allah sayang.
Kalaulah kita ini boleh bersabar, bertahan setiap kali diuji, kita memilih untuk sabar, untuk bertahan, di akhirat kelak kita akan berterima kasih kepada Allah di atas semua ujian. Bahkan memang digambarkan dalam satu hadis Nabi, apabila berada di mahsyar kelak, mereka melihat betapa beruntung dan besarnya pahala orang-orang yang diuji di dunia dahulu. Mereka merasa rugi sangat mereka tidak diuji berat di dunia dahulu. Subhanallah, sebab apa? Salah satu pintu syurga yang dimasuki oleh oleh manusia-manusia yang terpilih, iaitu Babus Sabr. Ini dalam hadis Nabi disebut, salah satu nama pintu syurga Allah, Babus Sabr, iaitu pintu sabar. Apabila orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga, muslimin-muslimat, lalu berdirilah seluruh para malaikat di setiap penjuru syurga dan mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Muslimin muslimat, kadang-kadang kita fikir, kita ingat apa? Kita kumpul pahala solat banyak untuk masuk syurga, pahala puasa banyak, pahala sedekah banyak. Rupanya apa yang kita lalui sekarang, apa yang tuan-puan lalui sekarang, tekanan yang tuan-puan sedang lalui sekarang, kena sedar, kena faham, itu adalah laluan yang luas untuk ke syurga. Subhanallah. Sebab itu dengan ilmu kita boleh ubah mindset, persepsi kita terhadap ujian. Tapi bukan minta, hari ni tak ada ujian, ya Allah tak ada ujian apa-apa ni, berilah ujian sebelum tidur ni, apa-apalah. Jangan minta ujian dengan Allah. Allah Maha tahu bila waktunya, bila kadar kemampuan kita. Kadang-kadang kita sebut, kan ramai jumpa saya, Ustazah saya dah tak mampu, saya dah tak mampu, ujian ni terlalu berat, saya dah tak mampu Ustazah. Ada yang cakap macam tu kan, saya dah tak mampu, saya tak kuat Ustazah. Saya kata, puan boleh jumpa saya, puan boleh cakap dengan saya. Kalau puan betul-betul tak mampu, Allah berikan beban yang di luar kemampuan, puan tak boleh berjalan jumpa saya. Puan boleh berjalan, datang majlis, jumpa, puan sangat kuat. Dan kita tak tahu, sebenarnya kita sendiri tak tahu kekuatan kita. Yang paling tahu kadar kemampuan kita adalah Allah. Sebab itu Allah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan, la yukallifullah, Allah tidak membebankan nafsan, kan, setiap yang bernyawa, bahkan kita, baby, kan, binatang. Subhanallah, jiwa-jiwa ini melainkan mengikut kadar kemampuan. Tapi memang normal lah kadang-kadang kita sebut, kan, ya Allah beratnya ujian ni, tak mampu, berat sangat. Itu mulut kita, kan, itu normal lah bila kita terlalu rasa berat sangat, berat. Muslimin-muslimat, hari tu kan ada seorang wanita ni, dia kata, Ustazah saya baru kena tipu dengan partner, saya sedang dibebani hutang juta-juta dan saya telah diisytiharkan bankrupt. Saya kata, kenapa? Macam mana? Muda lagi, orang muda, bawah 30. Dia pun cerita, saya buat perniagaan sebenarnya makanan suplemen dengan rakan peniaga, bukan rakan sobat, rakan niaga. Lepas tu, Ustazah, memang bagus, kos apa semua keluarkan banyak, masing-masing keluarkan kos yang begitu banyak. Saya pun buat pinjaman dengan bank. Lepas tu partner saya ni, dia jual di bawah harga modal. Contohlah modal produk tu jual harga 100, lepas tu modalnya mungkin 50, tetapi kawan ni jual ubat tu, produk tu 40. Faham ya? Jadi bila jual murah, ramailah yang beli. Orang beli. Dia buat, dia jual bukan mengikut persetujuan, orang beli. Jadi dia tetap jual dengan harga yang sekian sebab tahu modal dan sebagainya. Dia kata, akhirnya saya tak mampu, saya diisytiharkan muflis dan saya menangguh hutang juta. Ya Allah, orang muda, dia kata, Ustazah berat sangat ujian ni, berat sangat. Saya tak kuat Ustazah, saya tak kuat. Subhanallah, perkara ni sedang berlaku, baru berlaku, saya tak kuat. Ini berat sangat. Saya kata, puan datang jumpa saya kat galeri ni, puan dapat berjalan dengan biasa. Ini bukti sebenarnya puan mampu. Kalau betul puan dah collapse, puan kuat sebenarnya. Subhanallah. Lepas tu saya kata, banyakkanlah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Dia kata gini, sampai peringkat Ustazah, saya ni berhutang dengan Alung. Dan Alung cari. Yang tu saya dengar terus takut. Dan Alung cari. Berhutang dengan Alung dan Alung cari. Ustazah, hidup saya jadi tak tenang. Saya kata, jadi hidup dalam ketakutan. Suami, anak-anak. Saya kata macam ni, bila rasa takut, terus sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik penolong.
Subhanallah, saya kata memang, saya nampak dia ketakutan. Saya tahu memang takut. Tapi percayalah, yakinlah, Allah akan beri jalan keluar. Itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut dalam hadis Nabi. Ia juga doa Nabi Muhammad SAW. Ketika menghadapi satu saat perang, berhadapan dengan musuh yang jumlahnya berganda. Kemudian orang membisikkan kepada tentera Islam supaya rasa takut dan gerun dengan musuh yang digambarkan jumlah yang jauh berganda, kelengkapan yang jauh hebat, dan mereka adalah tentera yang terlatih. Manakala umat Islam pula ramai di kalangan warga emas, bukan tentera, lepas tu peralatan pun yang peralatan pun tak canggih, kan, tidak terlatih. Jadi orang-orang kampung, ahli keluarga, orang kafir Quraisy membisikkan ketakutan di dalam hati. Kalau kau pergi memang matilah, macam itulah, memang confirm kalah lah hadap ni. Akhirnya Nabi SAW sendiri menyebut, dan para sahabat dalam firman Allah menyebut bagaimana apabila mereka dibisikkan, diberikan maksudnya kata-kata yang melemahkan semangat, menakutkan mereka, lalu mereka menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam saat tidak ada sesiapa bersama dengannya, seorang-seorang, betul-betul seorang-seorang, ayahnya pun tidak bersama dengannya, keluarganya pun tidak, betul-betul seorang-seorang, berhadapan dengan Namrud yang sangat zalim, berhadapan dengan seluruh tentera Raja Namrud. Dia telah diikat untuk dibakar, betul-betul seorang-seorang. Adakah Nabi Ibrahim tidak takut? Sudah tentu manusia biasa ada rasa takut. Tengok api yang menjulang-julang. Lalu ketika itulah Nabi Ibrahim diberi ilham oleh Allah untuk mengucapkan zikir. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah, cukuplah Allah bagiku. Allah itu cukup bagi kita. Subhanallah. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil dalam urusanku. Dialah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pengurus, sebaik-baik pelindung. Itu masuk al-wakil. Itu salah satu nama Allah Asmaul Husna, ya wakil. Ya wakil. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil ini satu zikir disebut di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Saya ulang, saya kata sebut banyak-banyak dua zikir ini. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kadang saya duduk rasa ketakutan, takut Alung datang cari, kan, ganggu anak-anak saya, buat apa-apa keluarga, saya kata rasa takut je sebut ulang-ulang, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong, pelindungku. InsyaAllah Allah beri jalan keluar kepada masalah dan ujian puan. Masya Allah, muslimin muslimat. Jadi motivasi kita adalah hadis yang kita bacakan. Tajuk kita pada hari ini, wanita dan kejaya, lelaki dan kejaya. Dan semua wanita dan lelaki berkejaya ya di dunia ni, termasuklah suri rumah ataupun sura rumah. Subhanallah, bagaimana nak tenang dalam tekanan. Kita dah sebutkan tekanan tidak boleh dibuang, kita kena hadapinya. Tekanan itu adalah satu fitrah yang Allah memang sebut di dalam Al-Quran. Hidup kita adalah untuk diuji. Siapa yang paling baik amalnya, hasil pada ujian kita jadi orang yang beramal soleh. Daripada ujian banyak zikir, jaga solat, kan? Daripada ujian itu kita menjadi hamba Allah yang lebih taat. Sebab itu daripada ujian itulah Allah nak menilai. Sebab ramai orang bila diuji semakin jauh dengan Allah, semakin berani dia melawan Allah. Allahu Akbar. Jadi hadis yang telah kita bacakan tadi mudah-mudahan menjadi satu motivasi yang terbaik bagi kita. Setiap kali kita menghadapi ujian letih, ujian sedih, ujian susah, ujian runsing, risau, ujian diganggu oleh orang, dizalimi. Ingatlah hadis sahih yang kita bacakan tadi. Nabi bersabda, melainkan yang semua yang kita lalui itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan kesalahan dosa-dosanya. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada satu soalan. Okey, kita cuba jawab. Okey, ini Dr. Emma Ira. Ustazah, apa yang sebaiknya kita buat bila kesibukan kerja jadi sebab utama hubungan dengan anak-anak makin renggang? Suami suggest berhenti kerja, tapi kita pun ada tanggungan sendiri, perlu pendapatan sendiri. Terima kasih sangat kepada yang bertanya, Emma Ira. Dan sebenarnya doktor ataupun Puan Emma Ira ni mewakili ramai wanita yang sedang dalam dilema ini. Kan, subhanallah, Allahu Akbar. So, apa yang sebaiknya kita buat bila kesibukan kerja jadi sebab utama hubungan dengan anak-anak makin renggang? Suami saja berhenti kerja, tapi kita pun ada tanggungan sendiri. Betul, kadang-kadang pada bahu wanita itu, hasil daripada pendapatannya dia kongsi dengan adik-beradik,
Dia kongsi dengan ibu ayah dan dia juga suka daripada hasil pendapatan tu untuk bersedekah. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara wanita yang sangat kuat bekerja di zaman Rasulullah, salah seorangnya namanya adalah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Okey, saya nak tunjukkan hadis ni. Jom kita tengok balik ni. Okey. Sebab jawapan ni ada dalam hadis ni. Okey, cerita Asma ni. Daripada Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, panjang hadis ni kita tak baca. Kita terus pergi pada terjemahan. Aku menikah dengan Zubair. Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Asma bin Abu Bakar nikah dengan Zubair. Sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa. Tak ada apa-apa. Adakah Asma bukan aib suami dia? Tidak. Asma ingin menyampaikan ilmu kepada kita. Dan apa yang dilalui oleh Asma juga dilalui oleh ramai wanita dan lelaki pada hari ini. Aku menikah dengan Zubair sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai pelayan. Maksudnya tidak ada pembantu. Harta dan sebagainya. Selain hanya seekor kuda. Ada seekor kuda je. Itulah harta Zubair bin Awam. Adakah Zubair bin Awam seorang lelaki yang malas berusaha? Tidak. Tapi beliau adalah sahabat Nabi yang selalu menyertai Nabi dalam peperangan, dalam kerja-kerja dakwah. Dan Asma tahu siapakah lelaki yang dia nikahi. Ada lelaki yang mewakafkan diri untuk menjadi pembantu Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan ramai wanita pada zaman Rasulullah, dia dah ada sefahaman dalam perkahwinan. Sefahaman. Maksudnya dia tahu dia menikah ni dengan siapa, lelaki yang bagaimana. Jadi bila ada sefahaman, is okay. Kita tengok sambungan. Kerana itu, akulah yang memberi makan kuda. Maksudnya Asma ni perempuan, dialah yang beri makan kuda, merawat dan melatihnya. Bukan senang. Ada tak kalangan kita orang perempuan, saya pun tak mampu. Ada kalangan kita orang perempuan yang boleh buat macam Asma. Bagi makan kuda, menguruskan kuda, lepas tu merawat, maksudnya sakit ke apa merawat, beri makan ni dan melatih. Siap latih kuda. Asma melatih kuda, dia tahu kuda ni akan digunakan untuk suaminya pergi ke perang. Tengok lagi apa yang Asma buat. Aku pula yang menumbuk biji kurma untuk makan. Menumbuk biji kurma untuk makan. Menyediakan makan dan minumnya. Menyediakan makan, minum. Dan aku pula yang menjahit dan memasak. Allahu Akbar. Asma cerita, ni bukan mengeluh. Dia nak bagi motivasi pada kita wanita hari ini. Dan bukan Asma saja yang menghadapi situasi ini. Di zaman Rasulullah, banyak wanita yang menghadapi situasi yang sama. Subhanallah. Merawat dan melatihnya. Aku pula yang menumbuk biji kurma untuk makan. Menyediakan makan dan minumnya. Dan aku pula yang menjahit dan memasak. Tetapi, kita tengok lagi sambungan. Tetapi aku tidak pandai membuat roti. Dia cerita. Aku tidak pandai membuat roti. Oleh itu, roti kami dibuatkan oleh tetangga kami, orang Ansar. Mereka adalah wanita yang baik. Ini sangat penting. Wanita yang baik. Dia kata, dia cerita, tapi saya tak pandai buat roti. Dan roti kami dibuatkan oleh tetangga, oleh jiran daripada kalangan orang Ansar. Mungkinlah daripada dia bekerja semua tu, dia upahlah jiran. Mereka adalah wanita yang baik. Kata Asma selanjutnya, aku juga menjunjung buah kurma di kepalaku dari kebun yang diperuntukkan Rasulullah kepada Zubair, membawanya sejauh 2 fasah iaitu 6 batu atau 9.6 kilometer. Muslimin muslimat, siapa boleh jalan kaki 9.6 km, Asma berjalan kaki sambil junjung kurma. Dan hadis ni sebenarnya hadis sahih riwayat Muslim, dan hadis ni ada sambungan lagi. Asma bercerita bagaimana satu hari ketika dia berjalan kaki junjung kurma, dia berselisih dengan Rasulullah. Rasulullah menaiki unta. Kemudian Rasulullah menawarkan Asma untuk naik unta. Untuk naik unta. Sebab Rasulullah sangat macam kesihan tengok Asma bawah terik matahari, duduk junjung kurma. Maksudnya Asma juga bekerja. Pergi ke kebun kurma yang jauh. Kan? Mungkin menguruskan juga kebun kurma. Lepas tu duduk jinjing kurma. Berjalan jauh, muslimin muslimat. Lepas tu Rasulullah pernah berselisih. Berjalan berapa km? 9.6 km, muslimin muslimat. Kita 1 km jalan berlenggang pun, bawa handbag pun tak larat 1 km. Ini 9.6 km. Menjunjung. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kepalaku dari kebun diperuntukkan Rasulullah kepada Zubair, membawanya sejauh 2 fasah 6 batu atau 9.6 km. Subhanallah, dia bekerja, dia uruskan makan minum, dia memasak, dia menguruskan rumah tangga, dia menguruskan kuda dan sebagainya. Subhanallah. Lalu bila Rasulullah tawarkan untuk naik ke atas unta, dia kata, ya Rasulullah, suamiku seorang yang cemburu. Maksudnya dia kata, tak apa ya Rasulullah. Tak nak Zubair tahu, nanti Zubair cemburu. Subhanallah. Itu ada detail lah, ada syarah dia.
Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, apakah kaitan hadis ini dengan soalan tadi tu? Muslimin muslimat, kita lihat antara perkara poin penting, Asmat cerita. Kalau kita fikir, alah, tak pandai buat roti pun cerita. Kita kata gitu kan. Tak pandai buat roti pun cerita kat orang. Dia senaraikan apa yang dia boleh buat. Lepas tu dia sebut, saya tak pandai buat roti. Roti dibuat oleh jiran. Saya mula nikah dulu, saya tak nak bekerja. Memang tak bekerja lah. 2 tahun. Lepas tu, anak keluar Atikah. Lepas tu, Masya Allah, masa mengandungkan Luqman, anak yang kedua, saya mula bekerja sebagai pegawai awal agama di JAKIM, kemudian bertugas di Jabatan Awal Agama Islam Negeri Sembilan. Kerja saya adalah perunding cara rumah tangga, ketua unit runding cara. Kerja saya masuk, kerja sangat sibuk. Kalau di pejabat, masuk pagi, balik petang tu full. Maksudnya dengan klien yang tidak pernah berhenti, keletihan yang teramat. Okey. Teramat. Nak kata apa ya, bayangkan tuan-puan, kalau dengar masalah rumah tangga, masalah orang datang mengadu hari-hari, kita akan rasa blank juga. Hari-hari orang datang mengadu masalah. Jadi kami ni di Jabatan Agama, sebab mahkamah bila ada kes pergi ke mahkamah, dia orang akan hantar balik, dia orang akan pergi ke Jabatan Agama untuk sesi kaunseling dulu. Jadi kes memang banyak. Kadang sehari sampai 5-6 kes. Pagi sampai petang, penat kita dengar masalah orang 1 jam, 2 jam, lepas tu nak bagi pandangan, lepas tu nak bagi kekuatan. Oh, tuan-puan sekalian, duduk sejam 2 jam tu pun penat, ngadap, lepas tu dia orang datang dengan macam-macam emosi. Kesan pada saya ketika itu, suami tengok saya teruk. Suami tengok saya tidak boleh mengawal emosi saya. Masa tu anak dah 2, anak dah 3, anak dah 4. Suami nampak macam saya ni bawa tekanan tempat kerja ke rumah. Subhanallah. Kan, balik rumah lepas tu nak uruskan. Kita rasa macam kita nak buat yang terbaik untuk keluarga, kita nak masak. Kan, kita dah penat, emosi. Lepas tu kita nak urus anak, lepas tu mula marah pada anak. Duduk diam-diam, Umi nak masak ni, gini. Lepas tu, bila dah siap masak, siap ngemas, lepas tu kita nak rehat. Anak pun nak datang manja-manja. Pun kita kata, Umi penat ni. Umi nak tidur, Umi penat. Dah. Subhanallah. Anak dah tunggu kita siap masak. Lepas tu, ingat lepas masak boleh datang manja-manja. Lepas tu kita kata kita nak rehat pula. Lepas tu, apa yang berlaku? Tekanan tu sebenarnya kita sedang himpun dalam diri. Tekanan apa? Bila kita sebenarnya, subhanallah, Masya Allah, kita sebenarnya tertekan bila kita tahu kita tak boleh beri kasih sayang. Bila kita boleh jadi ibu yang penyayang. Bila kita jadi macam tak ada masa yang berkualiti dengan keluarga. Masa tu lah saya buat keputusan. Saya kata masa tu rezeki tu cukup-cukup makan. Dengan anak yang ramai, hidup menyewa, subhanallah, semuanya cukup-cukup makan je. Masya Allah, cukup-cukup makan. Nak pergi jalan pun tak ada bajet. Nak pergi makan luar, tak ada bajet dan sebagainya. Kalau nak beli bungkus, tak ada bajet. Betul cukup-cukup makan rezeki masa tu. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebab anak dah 4 orang. Bayangkan kalau upah jaga 300 seorang, itu saja dah 1,200. Maksudnya gaji tu habis ke situ saja. Ulang alik. Suami pula ulang alik kerja ke Melaka. Tol, dia habis tol dengan minyak je. Seremban ke Melaka. Saya ingat. Masa tu lah saya kata saya dah tak mampu. Suami kata berhentilah kerja. Macam tu kan, berhentilah. Lebih baik jaga sendiri gini-gini. Saya kata tolong jangan ambil itu dulu. Kan itu dulu sebagai jalan penyelesaian. Saya tak nak bekerja kerana dalam situasi yang begini. Saya suka buat kerja ni. Tapi bincang macam mana. Masa tu kan saya kata begini. Saya cakaplah pada suami kan. Contohnya, ialah adalah panggilan. Tapi saya malulah nak sebut abang-abang dalam live ni kan. Contoh saya panggil encik. Encik, tempat saya sebagai ibu tidak boleh digantikan oleh sesiapa. Sesiapa tak boleh gantikan tempat saya sebagai ibu. Tempat saya sebagai isteri awak pun tidak boleh digantikan oleh sesiapa. Subhanallah, saya tahu itulah diri saya. Macam itulah kan. Tetapi kerja-kerja saya boleh digantikan oleh orang lain. Saya nak sebutkan sangat kepada wanita-wanita yang bekerja, subhanallah, anda dalam keadaan tekanan, anda mula rasa diri anda bukan diri anda yang sebenar. Anda rasa anda sebenarnya penyayang, tiba-tiba anda suka marah-marah. Anda sebenarnya lembut, tiba-tiba jadi kasar. Anda sebenarnya seorang yang pendengar yang baik, tapi mula tak nak layan anak sebab sibuk stres di tempat kerja. Muslimin muslimat, sebenarnya pendapat saya ya, sebenarnya kita boleh menguruskan tekanan di tempat kerja. Berat macam mana pun kita boleh uruskan. Sekiranya kita cukup tenaga. Sebenarnya, Dik, boleh tak awak tolak sebab dia jadi ni? Okay, sebenarnya, kita sebenarnya tak cukup tenaga untuk menghadapi tekanan. Badan kita terlalu penat.
Saya nak sebut badan terlalu penat. Sebab itu kita jadi tak kuat untuk menghadapi tekanan tu. Okey dah adik. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang saya nak sampaikan adalah perbincangan saya dengan suami ketika itu. Saya kata, boleh tak saya nak cari, kita tak mampu nak cari pembantu, memang tak nak pembantu di rumah. Tapi saya kata, kerja saya boleh digantikan, tapi diri saya tak boleh digantikan. Saya nak cari orang datang bantu hujung minggu, uruskan segala urusan kerja-kerja rumah. Terutamanya bab kain, lepas tu mengemas-ngemas yang susah-susah. Lepas tu masa tu kami memang kesuntukan. Maksudnya duit ni cukup makan. Dia kata okey, kalau dalam 2 jam lebih RM50. Sebab bila kita telefon 1 jam RM20. Sekarang lagi mahal, 1 jam RM30 macam tu kan. Lepas tu saya kata saya sanggup. Kita tak keluar makan luar ke, saya tak nak beli apa-apa, saya tak nak saya tak perlu nak beli handbag ke, nak beli ni ke, nak pergi melancong. Bagi saya, diri saya yang sebenar paling utama. Saya tak nak saya berterusan dalam keadaan tekanan di pejabat, duduk teringat, marah anak, duduk teringat hubungan dengan ni. Jadi, masa tu saya nekat, saya kata tak ada, kita akan cut bajet-bajet yang lain. Ini keutamaan. Saya perlukan pembantu. Saya dah tak mampu. Subhanallah. Lepas tu, Alhamdulillah, kan, Allah izinkan buat solat hajat supaya dapat ni. Macam Asma tadi cerita, dia tak kerti buat roti. Roti dibuat oleh orang lain. Bukannya bila jadi superwoman ni semua benda boleh buat. Lepas tu muslimin-muslimat, subhanallah, perubahan besar pada diri saya. Mula-mula seorang, lepas tu ambil 2. Mula ambil untuk bantu kain saja. Lepas tu ambil 2 orang. Seorang lagi bila datang hujung minggu, sebab hujung minggu kita ada kat rumah kan. Dia bahagian ngemas. Jadi sebab bahagian habuk-habuk, ngemas beria-ria tu. Jadi apa yang berlaku adalah saya ada sisa tenaga untuk menghadapi kerenah anak. Contohnya, kita dah keadaan penat, letih, stres. Lepas tu anak kita ni tumpahkan air. Kita akan jadi marah berlebihan. Padahal tumpah air bukan isu besar. Bukan buat maksiat, bukan buat dosa. Tumpah air je. Tapi boleh jadi, Umi penat ni. Tapi bayangkan kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan kita ada tenaga. Subhanallah. Kalau ada kerenah anak, kita boleh hadapi dengan tenang. Sebab kita ada tenaga untuk mengawal marah. Tapi bila terlalu penat, kita tidak ada kekuatan untuk mengawal marah. Lepas tu apa tindakan saya masa tu? Saya kata, buat masa ni, boleh tak saya tak nak masak? Saya masak hujung minggu saja, saya cakap. Suami support je. Sebab dia nampak saya kemurungan, saya dah stres. Okey, saya setuju. Jadi nak macam mana? Saya nak tempah mangkuk tingkat. Kebetulan memang ada je. Saya rasa di mana-mana ada. Mangkuk tingkat, 3 tingkat. Nasi masak lah. Nasi simple je. Ada lauk, ada sayur. Lepas tu adalah macam tambahan lauk. Ikan kering 2. Subhanallah. Jadi saya tempah untuk tempoh 1 bulan. 1 hari lebih kurang dari RM15 macam tu. Lauk tu dihantar dekat pejabat. Kadang pergi ambil kat tempat dia. Suami setuju je. Lepas tu kan, happy sangat. Bila balik ambil anak, dalam beban fikiran saya tak perlu maksud siapa yang nak masak. Sebab kita nak cost budget. Kalau makan luar memang over budget. Lepas tu, saya balik hanya masak nasi. Lepas tu saya terus boleh dengan anak-anak. Okey, tadi macam mana gini. Lauk saya panaskan hidang-hidang. Jadi hujung minggu, saya masak. Subhanallah, begitulah situasi. Sebab bagi saya, emosi sebagai seorang ibu adalah harta ataupun nilai yang paling mahal. Sebenarnya tidak boleh. Ada orang sayang. Ustazah sayanglah RM50 nampak orang. Tuan-puan, ramai orang yang memerlukan di luar sana. Buatlah iklan. Macam mana nak cari macam tu? Saya jumpa je tuan-puan sekarang. Ramai orang kata susah lah nak cari. Buat iklan. Ada tak orang yang boleh bantu nak uruskan rumah ni? Dekat iklan kan banyak. Kalau macam sini Senawang macam-macam ada, Seremban macam-macam ada. Ada je orang susah yang nak dapat upah untuk kerja 2 jam, 3 jam. Kita minta lah, buatkan tu, buatkan ni. Subhanallah, ada seorang lelaki ni dia kata, Ustazah, saya dengar ceramah Ustazah. Hari tu, saya tengok isteri saya ni macam stres apa. Dia suri rumah Ustazah. Tapi saya tengok emosi dia memang tak stabil. Satu hari saya cari, sebab saya dengar ceramah Ustazah, saya cari pembantu hujung minggu untuk isteri saya. Ustazah, saya tak pernah tengok dia punya bahagia dan gembira. Lebih gembira daripada saya bagi hadiah di handbag ke, bagi hadiah pergi melancong ke. Subhanallah, dia kata sonoknya ada pembantu. Sebab dia kata kalau saya bantu, saya tak bantu macam yang dia nak. Saya buat ala kadar je lah. Tapi bila ada pembantu hujung minggu walaupun 4 jam,
4 jam muslimin-muslimat, tetapi dia kata isi saya tu dia rasa dia jadi mem. Dia rasa macam okey tolong ni, okey lapkan ni, ini buat-buat ni. Subhanallah, dia kata memang betul lah Ustazah. Sebenarnya isteri orang wanita ni bukan dia berubah jadi kasar tanpa sebab. Dia bukan berubah jadi marah-marah tanpa sebab. Tapi dia terlalu penat. Sebab terlalu penat itulah dia tak boleh nak mengawal dirinya. Jadi apa pandangan saya tak tahu situasi puan yang bertanya ataupun kalian semua. Sebab itu situasi yang pernah saya lalui. Saya pernah dalam satu masa yang sama, saya belajar sambung master, anak 5 orang, mengandung anak yang ke-6, bekerja sepenuh masa. Tak boleh nak excuse pun. Dan kerja masa tu sampai malam, keluar 12 pagi, 12 malam, balik 5 pagi, kerja bahagian halal, kerja sangat hektik lah ketika tu. Subhanallah. Jadi itulah saya uruskan. Saya kata, diri saya tak boleh diganti sebagai ibu, sebagai isteri tak boleh diganti oleh sesiapa. Tapi kerja-kerja saya boleh diganti. Zaman Rasulullah ramai wanita ada pembantu. Jadi janganlah kita ni, maksudnya kadang-kadang kita rasa sayang. Sayang duit, sayang lah, lebih baik buat sendiri. Bukan susah sangat pun kerja rumah. Subhanallah tuan-puan sekalian, sebenarnya kita lebih kena sayang diri kita. Lebih kena sayang pada emosi kita. Emosi seorang ibu, seorang isteri, seorang wanita ini adalah perkara yang paling berharga dalam diri kita. Sebab perempuan kekuatan daripada emosi. Kan kalau kita gembira, tunjuk gembira tu emosi. Sedih, tunjuk sedih. Excited, tunjuk excited. Semangat, nampak emosi. Lelakiku je. Tak boleh nak beza kadang tu kan. Excited tak? Excited. Sebab emosi perempuan inilah, subhanallah, walaupun dia sakit, dia penat apa semua, masak juga. Orang lelaki kalau demam, memang macam bersalin, macam beranak. Oh, tak larat. Kita masak, semangat, emosi, kasih sayang tu. Walaupun sakit berkali-kali pun beranak, tapi sebab emosi kasih sayang tu kuat, nak beranak lagi sebab suka pada anak ni. Masya Allah. Muslimin dan muslimat dimati Allah sekalian. Sebenarnya, masa kita dah terlebih sangat, Masya Allah, saya juga kurang stabil. Bukan kurang stabil, bukan marah-marah. Tapi kurang macam itulah ya. Subhanallah, topik ni sangat menarik. Itu salah satu skill lah. Saya bantu selesaikan dulu, membantu saja. Banyak masalah rumah tangga, wanita tak berkejaya, cuba cari pembantu. Kalau sekarang tak perlu pembantu ejen yang mahal-mahal tu. Cari orang tempatan macam ni, datang hujung minggu. Subhanallah, bawa bincang dengan suami supaya beri peluang untuk terus bekerja. Dan cubalah, bila kita cukup rehat, kita cukup tenaga, tidur awal dan sebagainya, tekanan tempat kerja, hubungan dengan anak semakin baik. Kita ada masa lebih dengan anak. Subhanallah, kadang-kadang kita tak perasan masa kita kurang bukan kerana kita tak nak bagi masa, tapi kerana terlalu banyak tanggungjawab yang perlu kita hadap dan uruskan. Subhanallah, selebihnya amalkan tasbih, zikir Fatimah. Itu memang powerful. Saya tak tahu nak cakap macam mana powerful zikir Fatimah ni, sebab ia terletak pada apa? Ia terletak pada keberkatan amalan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila Sayyidatina Fatimah menceritakan keletihannya menguruskan rumah tangga. Kan suaminya Sayyidina Ali juga adalah paling Sayyidina Ali ni orang yang wataknya lemah lembut. Hidupnya sangat zuhud. Memang miskin sangat Sayyidina Ali ni. Masya Allah. Tapi muslimin muslimat, Sayyidina Ali ni dikenali sebagai panglima perang yang sangat berani. Orang memang gerun dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi Sayyidatina Fatimah uruskan anak-anak, uruskan pasal gandum, pasal rumah tangga, macam-macam lah. Satu hari Sayyidatina Fatimah jumpa ayandanya nak minta seorang pembantu. Berilah kan, wahai andaku, boleh tak berikan seorang pembantu? Tangan-tangan dah kasar, dah luka-luka dah ni, badan-badan dah melekuk dah ni, angkut air. Bukan macam zaman sekarang ya, air sampai ke rumah melalui paip-paip tu. Tapi zaman tersebut, angkut air daripada sumber air tu, daripada perigi tu jauh, sampai bahu saya Fatimah ni melekuk sebab duduk angkut air ni. Dah. Kalau Sayyidina Ali pergi berdakwah, pergi perang, contoh perang Badar, perjalanan jauh, bukan sehari dua, lama muslimin muslimat. Pergi perang Tabuk berapa lama kan? Dekat 1 bulan. Masya Allah, jadi tinggalkan. Ini persafahaman, tak ada masalah. Bukan kata tak bertanggungjawab. Mereka mewakalkan diri untuk agama Allah. Jadi muslimin muslimat, apa yang Nabi kata, baliklah wahai Sayyidatina Fatimah, balik dulu ke rumah. Nanti ayah datang. Macam itulah. Bila waktu malam, saya tak ingat. Waktu malam ke waktu bila, Nabi Muhammad pun datang bagi salam. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata kepada anaknya yang dicintai,
Wahai Asma, wahai Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada seorang pembantu? Masya Allah, Allahu Akbar. Lalu Nabi ajarkan, sebelum kamu tidur wahai Fatimah, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. 33, 33, 34. Cukup 100 kali. Nabi kata sebelum kamu tidur, ini hadis yang sahih. Bacalah 3 zikir ini. Kan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nabi kata ia lebih baik daripada seorang pembantu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini sudah tentu ilham daripada Allah. Dan apa yang Nabi tinggalkan dan wasiatkan kepada anak adalah untuk kita. Bukan untuk Fatimah. Bukan kita kata itu khusus untuk Fatimah. Tidak. Dia adalah untuk semua wanita yang menghadapi ujian dan cabaran seperti ini. Kesempitan waktu, keletihan dan sebagainya. Muslimin, muslimat, insya-Allah. Cuba kita buat. Cuba buat dulu. Sebab tu saya selalu cakap wanita-wanita yang konflik banyak, itu ini, fikir banyak kan. Kadang kita fikir banyak. Kita cuba zikir banyak. Fikir banyak, menambahkan keletihan. Menambahkan kerusingan. Menambahkan konflik. Kita banyak fikir, tetapi kita kurang zikir. Jadi cuba kita ubah sikit, banyak zikir, kurang fikir. Zikir dulu. Subhanallah, cuba start daripada malam ini. Ulang baca zikir tu. InsyaAllah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kita akan nampak perubahan dalam hidup kita. Bagaimana perubahan itu boleh berlaku? Muslimin, muslimat, segala urusan harian kita sebenarnya dalam kekuasaan Allah. Allah berkuasa. Dengan beramal dengan zikir Fatimah ini, kita akan dapati antara hikmahnya adalah segala urusan kita dipermudahkan Allah. Kita dilindungi daripada perkara-perkara yang boleh menyusahkan hidup kita. Allah pemudahkan urusan kita dalam mendidik anak-anak. Allah memudahkan perbualan, komunikasi, perbincangan dengan suami. Itu yang saya rasa. Cakap, suami setuju. Kan, dengan anak, kadang-kadang tu macam, okey Umi Nani, okey Umi. Itu paling bahagialah. Bila balikkan, okey tolong Umi, okey Umi. Anak-anak jawab. Yang kecil pun jawab. Yang kecil pun Fatimah 2 tahun lebih Rayhana. Umi nak tolong balik. Ya Allah. Kita tak ada pembantu yang duduk di rumah apa semua. Kerja banyak. Jadi bila cakap, paling nikmat saya rasa bila saya cakap, Atika buat ni Atika. Okey Luqman segera ni. Okey Sarah. Okey Umi. Okey. Anak jawab okey Umi, tu rahmat betul. Tapi saya percaya bukan mudah sebenarnya. Bukan kita yang buatkan anak-anak itu boleh jadi taat, boleh nak jadi willing nak bantu. Bila balik, Umi ada apa yang nak tolong? Itu kalimat yang paling keramatlah keluar daripada anak bila tanya, Umi ada apa-apa nak tolong tak? Oi, ya Allah, hilang penat Umi, terima kasih sangat, memang ada. Tolong Umi nak ubah pasu. Macam itulah. Muslimin, muslimat, kita tak tahu apa perubahan yang berlaku dalam hidup kita. Barakah beramal dengan zikir Fatimah. Bila Nabi sebut, ia lebih baik pada pembantu, kerana hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah cukup, Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Subhanallah, kadang-kadang kita rasa pembantu ni akan bantu kita buat kerja rumah dan sebagainya. Tetapi rupanya pertolongan Allah jauh lebih baik. Allah menjadikan anak-anak kita behave, kan? Pemudahkan urusan, buat itu, buat ini, perbincangan dengan suami semua, kerja di pejabat pun okey, konflik pun kurang. Kita tak tahu apa yang Allah akan ubah. Jadi ini bukan untuk wanita bekerja, untuk semua orang. Beramal sebelum tidur, Nabi pesan, jangan tinggalkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, jadi 100 kali. Selamat beramal. Terima kasih sangat. Mudah-mudahan memberi manfaat dan dapat memberi jawapan. Lebih kurang dalam 3,000. Subhanallah, 3,000 kehadiran saat ini, 3,000. Subhanallah, terima kasih. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada IIUM, dan sekali lagi, jom kita support program sempena Imarah bulan Ramadan ini. Pada minggu depan akan bersama dengan Dr. Muhammad Puzi pada hari yang sama. Hari yang sama macam ni, hari Khamis jam 10 pagi di saluran YouTube. Penganjur kita adalah, terima kasih kepada Uniti Islam Antarabangsa, IIUM Academy of Graduate and Professional Studies. Terima kasih, dan sila subscribe YouTube rasmi mereka yang bernama IIUM, semua tulisan besar, IIUM Academy. A huruf besar, Academy, CADEMY, itu tulisan kecil. Macam tu. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, itulah dia.
InsyaAllah, terima kasih pada pihak penganjur. Terima kasih semua yang hadir. Mohon maaf, salah silap dan kekurangan. Buat persiapan ya untuk menghadapi 10 malam terakhir Ramadan. Sayang dan kasih semua kerana Allah dan kerana Rasulullah. Sehingga kita bertemu lagi di sini, kita bertemu di syurga Allah, kita bersatu. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.